Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang mengenai tajuk yang di mana kita berada dalam syurga. Dan tajuk ini merupakan di antara tajuk-tajuk memberi semangat pada kita supaya kita ni terus meneruskan istiqamah kita dengan agama Allah ini, supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu di mana tajuk ni masih lagi kita cerita tentang suasana-suasana yang kita akan lalui saat mana kita berada dalam syurga. Di antara kemuncak suasana yang berada dalam syurga ialah di mana Allah memberi salam kepada penduduk-penduduk syurga. Bila Allah bagi salam tu yang menyebabkan sukanya dan gembiranya hati bagi mereka yang mendengar salam daripada Allah dalam syurga nanti. Dia salam ni kita kena faham bahawa ia satu bentuk kegembiraan. Dan bila kita dapat salam kan, kadang-kadang orang kirim salam pada kita rasa gembira dah. Alhamdulillah, kita jawab salam. Waalaikumsalam. Kadang-kadang yang bagi salam tu agung. Misal contohnya, bagi salam pada kita, kita pun rasa sukanya kerana agung bagi salam. Setengah orang tu buat TikTok terus kerana Allah agung bagi salam pada dia. Ataupun kita sendiri ni pun, dulu kan waktu mana belajar dahulu, kawan-kawan dia sebut, orang tu kirim salam pada engkau lah, misal contohnya. Kita pun bila ada orang yang kirim salam tu pula memang orang yang terpilih, orang yang terbaik, kita pun rasa gembira. Allah sajalah yang tahu dengan kegembiraan salam tadi. Tu baru sama manusia kita rasa gembira lah. Kita balik ke rumah, bila balik ke rumah suami kita bagi salam, Assalamualaikum, suami kita senyum je, mesti kita rasa ni dapat bonus lah ni, dapat bonus. Nak sebutnya, ni mesti ada kelebihan yang dia bawa balik ni. Salam je. Kita tanya, abang bawa balik apa? Dia mesti jawab, bawa balik salam saja. Maknanya demikian. Kita pun rasa gembira dah. Alhamdulillah. Salam pun suka dah dalam hidup kita ni. Ni manusia yang bagi salam. Kita rasa gembira dah. Bayangkan Allah yang bagi salam. Allah bagi salam tu dalam keadaan berada dalam syurga Allah. Maknanya kemuncak nikmat-nikmat yang Allah sediakan pada orang yang berada dalam syurga Allah. Dipanggil di antara nikmat-nikmat yang berada dalam syurga Allah. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadiri daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, ketika mana penduduk syurga sibuk dengan kenikmatan yang mereka perolehi. Yalah, mula-mula masuk kan, macam orang mula-mula masuk dalam pasar raya. Bila masuk dalam pasar raya tu pasar raya, orang kita kalut kan, nak ambil yang tu, nak ambil yang ni. Cepat, takut nanti orang lain ambil. Misal contohnya, tu masuk dalam pasar raya, ataupun kita masuk dalam tempat makanan yang banyak, nikmat yang banyak, dan kita diminta untuk ambil sebanyak mungkin.
dalam tempat tersebut. Semua jadi kalut, jadi sibuk dengan nikmat tersebut. Dalam kabut dengan nikmat ini sendiri, tiba-tiba datang kilauan cahaya daripada atas kepala mereka. Saat mana masa-masa yang tengah sibuk-sibuk dalam syurga tu, sibuk yang tu, sibuk yang ni, menikmati nikmat-nikmat syurga ni yang tak berkesudahan dalam syurga Allah, tiba-tiba melintas cahaya atas kepala masing-masing. Bila melintas cahaya di atas kepala mereka tersebut, ternyata Allah memperlihatkan wajahnya. Saat itu Allah mula memperlihatkan wajah dia sambil Allah memberi salam. Allah bagi salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam keselamatan ke atas semua penduduk syurga. Bila Allah sebut saja begitu, perkara ini disebut dalam firman Allah Ta'ala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam yang datang daripada Allah yang maha penyayang dengan hamba-hambanya. Nabi SAW, bila cerita keadaan ini, Rasulullah teruskan. Apabila mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga ni, penduduk syurga ni, mereka lupa dengan kenikmatan syurga yang mereka rasakan sebelum ini. Terlupa terus. Tak teringat terus. Tengok wajah Allah tu, melupakan segala nikmat-nikmat yang lain. Nah, maknanya nikmat sungguhlah. Tengok wajah Allah ni dalam syurga tu sampai tak teringat lagi dah nikmat-nikmat yang dirasai waktu mana mula-mula masuk syurga tu. Segala benda yang nikmat dalam syurga tu tak rasa langsung. Nikmat tengok Allah tu jauh daripada nikmat, daripada menikmati yang lain. Allah tak boleh nak dibayang lah pada kita demikian. Sehingga mereka terhijab daripada wajahnya. Sehingga tengok sampai tak nampak. Tengok lama tu sampai tak nampak. Ketika mereka terhijab daripada cahayanya, cahaya dan keberkatannya, maka terdapat kesan cahaya dan keberkatannya pada kediaman mereka tersebut. Macam mana Allah jadikan sampai tak nampak tu, kemudian kesan itu terkena pada tempat yang mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembiasan lah dia panggil. Pembiasan daripada tengok sampai tak nampak Allah. Sampai ditutup hijab pandangan mata kita tu. Kemudian kesan daripada itu nampak pada tempat-tempat yang mereka berada pada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sifat melihat Allah? Kata-kata ashraful alayya, ashraf alayya, maknanya muncul kepada mereka. Sebagaimana fulanun musyraf alaika. Maksudnya fulan itu muncul daripada tempat yang tinggi kepada kamu. Allah Ta'ala tidak memberi sifat dengan mengatakan sesuatu tempat daripada aspek kedudukan. Tetapi Allah Ta'ala menyifatkan perkataan demikian dengan aspek betapa tinggi ataupun puncak, dipanggil demikian. Allah tak tunjukkan tempat. Maksudnya, sebab Allah ni tak bertempat. Kita kena faham demikian. Tak berjisim. Nak kena pada diri kita ni, sebagaimana yang dipahami oleh setengah di kalangan kita tadi. Kita tak boleh nak bayang. Akal kita tak mampu untuk kita nak jadikan demikian. Ada kan seorang tu dia kata, dalam pertikaian kan sekarang ni, masyarakat kita, dia sebut, ada yang kata Tuhan ni berjisim. Ini perbalahan yang berpanjangan, yang tak berkesudahan. Tapi dalam ahli sunnah awal jamaah sebut, bahawa Allah ni tak berjisim. Jangan kita nampak macam kita, jangan. Jangan kita letak pada sama dengan cara kita berfikir, jangan. Maka Allah mengibaratkan kemunculannya. Allah mengibaratkan kemunculan Allah dalam syurga ini. Dan melihat mereka mengikut kandungan kata-kata ashraf alayya. Dalam soal Allah Ta'ala sebagai yang berkata-kata merupakan sifat zatnya. Perkara ini sentiasa demikian. Sehingga Allah Ta'ala memberi salam pada mereka. Macam mana cara Allah bagi salam tu? Kita serah pada Allah lah. Perkara demikian. Maknanya kita kata, ada mulut ke? Ada lidah ke? Tak boleh macam kita, tak boleh. Demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamlah, salam sejahtera sebagai ucapan selamat daripada Tuhan yang maha penyayang. Kemudian kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka melihat ke arahnya, mereka lupa dengan kenikmatan syurga. Bila ahli syurga tu tengok pada Allah, pandang pada Allah dalam syurga,
lupa nikmat syurga. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang macam mana nikmatnya. Kita kata, nikmat ke Ustaz? Masing-masing ni, Allah jadikan nikmat ni rasa berbeza-beza. Ada orang nikmat pada pandangan mata, anda pernah sebut kan. Kadang-kadang kita tengok pemandangan yang cantik. Pemandangan yang cantik, menikmati pemandangan, dia panggil. Kadang-kadang kan, bukannya pemandangan cantik pun, bunga-bunga gubahan dia sendiri. Dia gubah sendiri, dia susun sendiri, dia tengok cantik pula. Dia pun ambil gambar. Dia post dalam Facebook dia kan. Dia post tu, dia kata, dia pun tulis lah. Cantik dan sebagainya. Orang lain pun tulis lah. Cia. Dia panggil. Kemudian orang, macam-macam gaya lah orang. Maknanya dia menikmati dengan pandangan. Ada orang yang dia mata pejam tapi menikmati dengan pendengaran. Menikmati juga. Nikmat pendengaran. Ada orang mata pejam, telinga tak dengar. Tapi dia pegang di tangan suami dia. So, tua juga orang tua ni. Dalam hati dia kan. Tapi dia menikmati. Menikmati dia pegang tangan isteri dia. Misal contohnya kan. Dia pegang tangan isteri. Tak sama dah dengan mula-mula kahwin dahulu. Dia rasa. Tapi dia menikmati. Maknanya, ada manusia dia tak menikmati. Tangan tak menikmati. Kemudian mata. Tapi dia menikmati dengan dia berjalan. Dia sedar-sedar, dia lenguh. Dia cari kerusi, duduk. Kerana apa dia? Kerana dia menikmati dengan perjalanan dia. Maknanya, nikmat ni berbeza-beza kan? Allah bagi. Bukannya nikmat ni pada perut kita je. Ataupun pada mulut saja, tidak. Tapi ada orang yang menikmati dengan kaki, menikmati dengan tangan, menikmati dengan mata. Yang dimaksudkan di sini, nikmat mata tu sampai menenggelamkan segala nikmat yang lain. Bila pandang Allah tu, sampai peringkat tak terfikir lagi nikmat mata ke, nikmat kaki ke, nikmat yang dalam hidup dia ni, segala nikmat yang ada tu, termasuk nikmat dalam syurga tu, hilang bila tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Bila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak bayang lah. Doa je biar kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat melihat wajah Allah yang maha mulia. Perkara ini menandakan bahawa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kemuliaannya. Maknanya, kemuncak dalam segala nikmat. Kalau orang tanya, nikmat apa Ustaz? Kemuncak nikmat melihat Allah. Ada orang menikmat dengan nikmat kenderaan kan? Ada orang yang dengan nikmat bunyian. Dia bunyi exhaust kereta je, dia nikmat dia. Rum, dia lega lah. Ada orang menikmati dengan pancing. Kan, mata kain. Dia rasa, dia suka bila kena tarik pada ikan tu. Ikan tarik tu, dia menikmati betul. Tarik, dia lawan ikan. Dia menikmati. Kita kata, macam mana dia ni boleh nikmat? Ada orang, dia nikmat dengan dia ketuk bola golf. Dia pun kejar. Dia kejar bola atas tadi. Dia nak tengok bola tu masuk lubang je. Dia nak tengok bola. Kan kalau cuba tanya orang main golf kan. Bila dia nak masukkan dalam lubang tu, jangan siapa yang bercakap dekat dia. Dia kena betul-betul fokus ni. Fokus dia nak pukul tu, biar betul boleh masuk dalam lubang tu. Nak sebutnya. Padahal, kalau dia ambil je bola tu, masuk dalam lubang. Tak salah pun. Tapi, dia nak menikmati. Tu payah kita kata, macam mana dia ni? Tak faham kita. Ada juga orang yang jenis macam tu. Yang kita sebut demikian. Adalah. Sebab tu ada padang golf tu. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana ada orang yang hidup ni menikmati. Allah, dia jadikan kemuncak nikmat yang ada atas dunia ni. Nikmat apa saja pun. Kemuncak nikmat, lihat wajah aku, katanya Allah. Bila kamu tengok aku tu, kamu tengok wajah aku, hilang segala nikmat-nikmat yang lain. Termasuk nikmat dalam syurga. Nikmat dalam syurga tu pun tak terasa lagi pada diri kita ni. Ini cara Allah jadikan. Makna kemuncak. Perkara itu menandakan bahawa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Jika bukan Allah Ta'ala mengekalkan mereka, tentu berlaku terhadap diri mereka kematian. Sebagaimana berlaku terhadap penduduk gunung pada zaman Nabi Musa AS, tempat muncul wajah Allah di saat tersebut. Tapi Allah tak jadikan kematian. Dalam syurga ni, kerana nikmat sangat sampai
sampai peringkat mati manusia. Ni nak sebutnya menikmati. Dia nikmat sungguh. Macam orang yang orang yang menikmati melayang tu kan, jatuh daripada terjunan yang mengerikan tu kan. Dia terjun, bila dia terjun tu, kadang-kadang dia menikmati, dia tu bom jatuh mati dia. Nak sebut. Nak gambarkan, ramaikan orang yang pelik-pelik, belagak ngeri kan. Yang dalam kadang-kadang dia panjat bangunan. Kita tengok tu dia panjat bangunan tanpa dia pakai life jacket dan sebagainya. Dia tanpa dia pakai keselamatan patu badan dia. Dia panjat bangunan-bangunan dan sebagainya. Kita kata, apa benda kamu dapat ni? Kalau kita tanyalah, dia menikmati. Nikmat. Orang naik basikal kan. Saya tengok dalam dokumentari tu. Dia naik basikal di atas gunung-gunung. Dia di atas tempat yang dia tak biasa pun. Dia kayuh dengan laju basikal tadi. Benda apa yang dia dapat? Sakit badan, patutnya demikian. Tapi dia rasa menikmati. Yang Allah jadikan pada diri dia. Nikmat. Yang kita tak terbayang kenikmatan tersebut. Lalu Allah jadikan di saat mana kamu tengok wajah Allah ni, nikmatnya kamu sampai kalau dapat mati, mati kamu. Mati kamu. Tapi Allah tak jadikan mati dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terhijab daripada pandangan mereka. Mungkin maknanya adalah Allah Ta'ala mengembalikan mereka pada kenikmatan syurga yang telah mereka lupakan. Maksud terhijab tadi, sampai mereka ni, sehingga terhijab daripada pandangan mereka tadi, Allah tadi, tak nampak dah. Maksudnya apa dia? Mungkin maknanya adalah Allah mengembalikan mereka pada kenikmatan syurga yang telah mereka lupakan. Tadi terlupa sekejap. Kan ada orang yang dia terlampau suka kedatangan tetamu kan. Tetamu dalam hidup dia. Dia terlupa yang dia dah kahwin dalam hidup dia. Dia sambut tetamu kan. Dia tak teringat dia ada isteri dan anak-anak. Kerana apa dia? Kerana dia suka sangat menyambut. Kadang-kadang demikian. Excited sangat dalam hidup dia. Allah, bila Allah nak suruh kita sedar balik, kamu ada nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat syurga. Allah hijabkan mata kita daripada memandang wajah dia. Itu cara Allah jadikan demikian. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang lah macam mana. Kita dengar macam ni pun meremang bulu roma kita. Suka kita kalau dapat masuk syurga. Maknanya kita ni sentiasa nak ayat-ayat macam ni tujuan apa? Nak bagi semangat pada kita dah. Supaya kita jangan putus asa dalam berhadapan setiap ujian hidup di atas dunia. Bila kita hidup di atas dunia ni, kadang-kadang dia datang perasaan give up kita. Lemah perasaan kita. Bila kena orang caci, orang kata, kadang-kadang orang macam-macam gaya dilakukan. Yang kata pada kita tu bukan orang lain. Mak mertua kita. Yang kata pada kita tu bukan orang lain. Ipar duai kita. Yang dekat dengan diri kita. Yang menyebabkan kadang-kadang jiwa kita ni jadi rapuh. Jiwa kita ni jadi lelah dalam kita mengharungi keadaan ini. Lalu, bila kita baca, kita dengar daripada kuliah-kuliah macam ni, lapang dada kita. Jadi semangat balik dalam hidup kita. Kita kata, Allah tak apalah. Kalau sikit je Allah jadikan ujian hidup untuk nikmat yang besar di hadapan yang Allah sediakan. Maka sikit ni menjadikan kitanya tak jadi masalah dalam kita mengharungi masa yang lebih baik dalam hidup kita. Dan macam kena cucuk jarum tu kan. Ada setengah orang tak boleh langsung kena cucuk jarum. Kan dia bagi dia rasa sakit. Tapi kalau dia fikir nikmatnya lepas pada kena cucuk tadi, maknanya dia sihat, dia akan sembuh daripada penyakit. Dia tak fikir lagi sakit sikit tak apalah. Kena cucuk jarum sikit pada diri dia. Yang pentingnya lepas pada ni dia akan jadi kebahagiaan yang besar. Demikian dalam hidup kita. Kita tanya, Ustaz, untuk apa kita belajar tajuk-tajuk macam ni, Ustaz? Nak bagi semangat dalam hidup kita. Supaya kita ni jangan putus asa dalam hidup. Bahkan kita rasa gembira sepanjang masa dalam setiap apa yang kita lalui pada diri kita ini sendiri. Itu cara demikian. Sebab tu orang yang lemah semangat dia, tak ada kekuatan dia, tak belajar agama kan. Dia cari jalan makan pil tidur. Untuk dia nak riliskan tension dia ni. Dia nak tenangkan dalam hidup dia, konon-kononnya. Bangun tidur,
tension balik, makan pula dia. Nak sebutnya dia jadi demikian. Kemuncak dalam hidup dia bunuh diri. Bagi diri dia, bila dia bunuh diri itu, dia selesai masalah. Bagi diri dia. Tak, kita kata, lagi kamu bunuh diri, lagi banyak masalah kamu. Lagi kamu tension, lagi banyak masalah kamu. Lagi kamu makan pil tidur, lagi banyak masalah kamu. Lagi masalah pada diri kamu. Badan kamu jadi gemuk. Akhirnya kena buat pembedahan. Tak kena macam Kak Salwa cerita tadi kan. Kemudian tubuh badan kita, buah pinggang kita rosak. Badan kita jadi macam-macam. Hormon kita jadi tak menentu. Kerana apa dia? Kerana kamu nak stres, kamu nak tekan. Cara demikian. Islam ni dia suruh kita hidup dengan keadaan yang tenang, berlapang dalam keadaan semua yang terjadi dalam hidup kita. Sebab tu anda tak setuju kalau ada jemaah yang pergi buat umrah, makan pil, anti tahan, nak tahan, jangan keluarkan darah. Pil tersebut jangan makan. Anda sebut banyak kali. Kalau kita pergi sampai-sampai, di saat mana kita sampai itu, kita tak boleh nak buat umrah. Tapi kita sendirinya datang darah kotor. Misal contoh. Itulah nikmat yang Allah bagi. Nikmatilah kita. Ustaz tak boleh masuk dalam Baitullah, Ustaz. Dia sebut demikian. Tak apa. Walaupun kita tak masuk, kita boleh pahala. Mana kita nak? Kita buat, tak tentu lagi dapat pahala ke tidak. Tapi kita tak buat. Tapi Allah dah bagi dah pahala. Allah dah bagi dah pahala kepada kita. Jadi kenapa kita nak stres diri kita? Kenapa kita nak tekan diri kita untuk makan pil tersebut? Jangan kita buat demikian pada diri kita. Maknanya, jangan kita rosakkan diri kita demikian. Hidup, laluilah keadaan yang Allah jadikan pada kita. Kalau kita uzur pun, Alhamdulillah. Tak uzur pun, Alhamdulillah. Pada diri kita. Itu cara diajar. Supaya kita ni, jangan sampai peringkat pada diri kitanya, kita tekan diri kita, tak redai dengan apa yang Allah kurniakan pada diri kita. Pelik kan orang kita kan. Dia tak rasa seronok. Padahal kalau kita lah, kalau anak lah, tapi oleh kerana orang lelaki ni tak uzur dipanggil. Nak sebutnya, Allah dah bagi dah rehat. Allah dah bagi dah. Tapi Allah bagi pahala free. Tak buat kerja tapi dapat pahala free. Takkan kita tak nak benda yang demikian. Kita kata tak boleh nampak lah Baitullah. Tak nampak. Tak nampak pun kita dapat pahala nampak. Kita nak yang mana sebenarnya dalam hidup kita? Ini gambaran yang perlu kita faham di kalangan kita. Sama juga banyaklah dalam kes-kes yang lain. Kadang-kadang kita nak lawan yang telah ditentukan oleh Allah. Misal contoh, kita malam, orang kita tak nak tidur malam. Kenapa tak nak tidur malam? Nak baca Quran. Nak baca Quran, nak lawan. Akhir dia baca entah apa-apa dah dia baca. Yang dia baca tu keluar benda yang tak betul pun dengan bacaan. Kenapa? Kerana dia mengantuk sangat. Jangan. Allah jadikan masa kamu untuk rehat, kamu rehat. Lepas tu, kamu dapat dah pahala tu. Kamu dapat dah pahala. Besok, kamu bangun, kamu sama balik. Dalam hidup kita. Satu, Allah, dia buat satu benda. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak buat satu bebanan pada kamu. Kecuali yang kamu mampu untuk kamu pikul. Untuk kamu lakukan dalam hidup kamu. Atau mereka sendiri kembali kepada kenikmatan syurga itu. Allah jadikan demikian. Yang mereka lalaikan. Bila pandang pada Allah tu, sampai, bukan lalai, sampai terleka dipanggil. Terleka. Nak sebutnya, melihat wajah Allah tu suka sangat. Di saat mana melihat wajah Allah suka sangat tu, Allah pun hijab sedikit pandangan mata. Kemudian lepas itu, teringat balik. Oh, aku dalam syurga. Aku dalam kenikmatan, dipanggil demikian. Macam-macam gaya kan orang kan. Dia lupa, dia leka sangat. Kadang-kadang dia leka kan. Ada kan, Ana ada seorang, Allah yarham pakcik Ana lah. Dia terleka sangat borak kat kedai kopi. Bila dia terleka borak kat kedai kopi, dia balik seorang-seorang tu, tertinggal isteri dia bawa dia. Tertinggal isteri dia. Sampai ke rumah dia tengok, tak ada isteri dia. Baru dia teringat balik. Tertinggal kat kedai. Tertinggal kat kedai. Kerana dia borak dengan kawan-kawan tu, dia letak jauh sikit isteri dia. Jadi, bila dia balik tu, dia balik. Tinggal isteri. Kerana apa dia leka sangat, dipanggil demikian. Dalam hidup. Ramai kan orang kena macam tu. Kadang-kadang, sampai ke rumah, isteri telefon. Abang kat mana? Abang kat mana? Abang sampai ke rumah dah.
Saya ni. Saya kat pasar ni disebut. Saya ni kat pasar. Kena tinggal rupa-rupanya. Nak sebutnya ramai mana orang yang terleka demikian. Dia tak teringat. Ada juga orang yang demikian. Kemudian, maka mereka menggunakan segala kenikmatan syurga yang telah dijanjikan pada mereka dan mereka sedia memakan kenikmatan yang sudah tersedia di hadapan mereka. Bukanlah termasuk terhalang ini dengan makna ghaib ataupun tertutup sehingga mereka menjadi lupa padanya. Dan dengan penyaksian itu, mereka menjadi terhalang ataupun juga kenikmatan syurga tadi. Mereka menjadi peduli. Akan tetapi maksudnya adalah Allah mengembalikan mereka pada apa yang mereka lupa dan mereka tidak akan merasakan terhalang dengan apa yang mereka saksi dengan perkara gaib atau suatu perkara yang boleh menutupkan mereka itu. Nak sebutnya bukanlah satu benda yang mengaibkan dalam syurga berlaku benda demikian. Maknanya berlaku sebab ada orang bertikai. Ada juga. Jadi takkanlah dalam syurga pun jadi macam tu sekali. Ada orang bertikai. Tak. Tapi nak sebutnya, dia tidak satu benda yang mengaibkan bila berlaku keadaan demikian dalam syurga. Makna ini ditujukan oleh kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya meninggalkan kesan dan memberi keberkatan pada rumah mereka di syurga. Bagaimana mungkin mereka terhalang sedangkan mereka sendiri diberi nikmat tambahan dan semua perkara yang telah dijanjikan Allah Ta'ala pada mereka daripada kenikmatan tadi. Contohnya, ini kisah yang disebut Laila dengan Majnun. Yang tuan kitab kita ni sebut. Diceritakan satu riwayat daripada Qais Al-Majnun. Bahawa dikatakan padanya, bagaimana jika kamu panggilkan Laila untukmu? Dia berkata, adakah dia menghilang daripada aku sehingga perlu diundang, perlu dipanggil balik? Laila ni hilang ke? Katanya Qais. Padahal dia terlampau kuat rasa cinta dia pada Laila tadi. Kemudian lalu dikatakan lagi pada dia, adakah kamu mencintai Laila? Dia menjawab, cinta adalah perantaraan suatu ikatan. Sesungguhnya telah terjalin ikatan itu, aku adalah Laila dan Laila itu adalah diri aku. Sebati sekali orang yang kemuncak kan. Yang tu yang menyebabkan dia kata, ambillah kapak, belahlah dadaku. Ambil kapak sungguh, lari lintang pukang dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana manusia ni, kalau dia gila bayang sungguh, dia jadi begitu. Kita sebut kepada orang yang kalau dia cinta sungguh dengan seorang kan, sebutlah macam mana pun, dia tak peduli lah. Kerana cinta itu melampaui. Demikianlah ahli syurga, bila dia terlampau seronoknya dengan Allah, sampai dia terlupa dengan nikmat-nikmat yang lain. Itu digambarkan demikian. Keterangan firman Allah Ta'ala, waladaina mazid. Dan ada ayat Quran, dan bagi kami akan tambah lagi pada kami. Apa maksud waladaina mazid? Ayat yang Allah gunakan dalam kami akan tambahkan lagi. Kami akan tambahkan lagi. Setiap kali mana kamu rasa nikmat tu, kami tambah lagi. Kami tambah lagi. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Allah akan bagi. Bagi. Apa maksud yang Allah nak bagi tadi? Dalam syurga ni, Yahya bin Salam berkata, kami diberitahu oleh seorang lelaki penduduk Kufah daripada Daud bin Abu Hindun daripada Hasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk syurga akan melihat Allah mereka pada setiap hari Jumaat di atas bukit Kafur. Setiap hari Jumaat. Pagi Jumaat macam ni je dapat nampak melihat wajah Allah. Kat mana? Kat bukit Kafur. Dalam syurga ni kita ingat ya, tak ada malam. Malam tak ada. Syurga ni Allah jadikan pagi sampai petang. Pagi, petang. Kemudian kembali balik pagi. Kembali balik pagi. Tapi masa tu jadi panjang. Walaupun kita dalam keadaan yang dalam syurga ni kita rasa pagi petang kejap je. Tak. Tapi Allah jadikan semuanya panjang masa tersebut. Allah jadikan panjang saat itu. Kemudian lihat wajah Allah setiap hari Jumaat. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Di atas bukit Kafur yang tidak mempunyai tepian. Bukit itu tak ada tepi. Apa itu? Bukit yang tak ada tepi. Gambaran di dalam bukit Kafur dalam syurga. Di sana terdapat sebuah sungai yang mengalir. Kedua tepiannya terdapat minyak kasturi dan duduk di atas sana
para bidadari sambil membaca Al-Quran Karim dengan suara yang amat merdu. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayanglah. Kita dengar suara orang baca Quran merdu atas dunia ni pun, kita rasa sedap dah, nikmat. Kan? Kita, kadang-kadang kita dengar Syekh Ra'ad tu kan? Syekh Ra'ad yang Al-Kurdi tu. Syekh Ra'ad Al-Kurdi. Kita dengar dia baca tu, tenang je rasa. Lapang je. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, misal contohnya. Terdengar tu rasa lapang je tu badan kita. Rasa tenang. Ni baru dunia. Dunia pun kadang-kadang tak sedar-sedar tu air mata mengalir je kita ni. Dengar bacaan yang mereka baca. Di akhirat nanti, para bidadari yang baca Quran tepi sungai. Yang tepi sungai itu tepian dia bauan kasturi yang indah. Kita pula duduk atas bukit Kafur. Melihat wajah Allah. Pandang wajah Allah. Allah tak boleh nak dibayang. Macam mana sedapnya, seronoknya saat demikian. Suara itu didengari orang yang terdahulu dan orang yang terakhir. Suara bacaan bidadari itu semua dengar. Orang yang awal dan orang yang kemudian yang datang ke atas bukit tersebut semua dengar. Dengar suara bidadari tadi. Apabila mereka kembali ke tempat kediaman mereka, masing-masing mengambil salah seorang daripada bidadari itu untuk sesuka hati mereka. Bila balik ya, boleh ambil bidadari itu. Dia sebut sebagai kenang-kenangan. Kenang sebutnya. dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang nak larang, tak ada siapa pun yang nak membantah. Kerana apa dia? Allah dah tarik dah. Wa nazakna fi sudurihim min ghillin. Kami cabut perasaan dalam jiwa setiap ahli syurga ni, perasaan yang buruk-buruk. Tak ada dah. Tak ada dah perasaan benci ke, cemburu ke, dengki ke, tak ada. Dalam syurga tu, seronok je. Dalam keadaan kegembiraan di antara satu sama lain. Allahu Akbar. Sebab itulah orang mukmin ni, dia tak sabar-sabar untuk menghadap depan Allah. Kerana apa dia? Kerana hidup atas dunia ni menyakitkan. Menyakitkan. Dia panggil, kita hidup ni sikit-sikit sakit hati. Sikit-sikit kecil hati. Dalam hidup kita kan. Ada je dalam hidup kita ni atas dunia ni. Ada je perasaan kita terguris. Dalam hidup kita atas dunia. Tapi, bila kita dalam syurga nanti, tak ada dah perasaan itu. Habis dah perasaan tersebut. Perasaan kecil hati, perasaan terguris, perasaan yang rasa kita terasa dengan orang tu, terasa dengan orang ni. Tak ada dah pada diri kita. Kenapa? Kerana Allah dah cabut dah perasaan ini. Wa nazakna fi sudurihim min ghillin. Allah cabut daripada perasaan dalam jiwa dia, perasaan ghillin. Ghillin ni benda-benda yang tak baik yang ada dalam jiwa kita. Kita ni kadang-kadang bangun pagi pun sakit hati dah. Kan bangun tengok hidup lagi dia ni. Katanya seorang-seorang je sakit hati kita. Kadang-kadang dalam pergi ke dapur lagi sakit hati. Tak basuh pula pinggan. Nak gambarkan ada je yang tak puas hati. Innal insana khuliqa halu'a. Allah jadikan demikian. Manusia ni aku ciptakan dia sebab tak kena dalam hidup. Halu'a. Ni perangai manusia. Satu, bila kenapa kita kata, habis tu kenapa Allah buat macam tu? Allah nak suruh kita berzikir. Sebab tu Allah jadikan kita ni halu'a. Halu'a ni maknanya kita hidup sebab yang tu pun tak betul, yang ni pun tak betul. Sebab kan kadang-kadang kita sendiri pun bingung dengan diri kita. Kita sendiri pun menyampah dengan diri kita. Kenapa aku ni buat macam ni? Kenapa? Kadang-kadang kan kita, ibu-ibu kan mesti, ibu-ibu ada perasaan bila kita marah pada anak-anak kita kan. Siap kita marah tu pada anak-anak kita tu, masuk dalam bilik, senyap je. Kita pun termenung, kenapalah marah pelik-pelik sangat. Kita kan jadi demikian. Kadang-kadang kita bercakap kasar dengan suami kita ataupun dengan isteri kita. Lepas pada tu, kita pun rasa, kenapalah cakap macam tu tadi. Tak elok langsung kita bercakap. Kita sendiri marah ke diri kita. Kenapa? Allah nak suruh kita zikir pada dia. Allah nak suruh, sebutlah Astaghfirullahalazim. Itu cara Allah jadikan demikian. Kadang-kadang kita gembira. Alhamdulillah kita buat the best hari ni. Terbaik. Susun pinggan tu, cantik je kita susun. Kemudian bunga pun ada kat tepi-tepi pinggan tu. Kita buat. Kemudian makanan pun tengok suami kita makan habis, anak kita makan licin semua. Kita rasa gembira. Kenapa Allah buat macam tu?
Allah nak suruh kita syukur. Alhamdulillah, aku jadi orang yang saleh hari ni. Jadi yang salihah dalam hidup aku. Ini cara Allah jadikan, innal insana khuliqa halu'a. Dah masuk dalam syurga nanti, tak ada dah halu'a kamu tu. Aku cabut pada diri kamu keadaan demikian. Jadi, kalau kamu tengok suami kamu tarik, bawa balik bidadari pun, kamu tak marah dah. Di saat tersebut, kita pun senyum. Sikit je bang. Kenapa sikit sangat? Maknanya dalam syurga. Apa di atas dunia ni, Allah. Kenapa lock handphone tu? Kenapa ada password pula sekarang ni? Kenapa dengan handphone masuk bilik air ni? Kenapa? Mula kita sebut tak kena kan? Suami masuk dalam bilik air bawa handphone pun salah. Letak kat luar pun salah. Nak suruh apa? Kalau boleh hempah je telefon tu. Ni nak sebutnya gambaran. Ni keadaan halu'a dipanggil. Manusia ni sebut tak kena dalam hidup. Tak ada handphone, nak suruh ada handphone. Ada handphone berkelahi pula. Ni dalam hidup kan. Kenapa? Sebut tak kena perangai manusia. Nak suruh apa dia? Kamu zikir pada Allah. Istighfar sikit. Biar kamu dapat pahala dalam hidup kamu. Kemudian mereka menuju ke rumah mereka yang lalu di atas jambatan daripada mutiara. Lalu atas jambatan tu, jambatan mutiara. Balik daripada Bukit Kafur itu, jalan tu, suasana dalam syurga tu, dengan jambatan yang indah. Allahu Akbar. Kita kan, ana waktu mana dalam hidup ni, sempat ke Bosnia Herzegovina. Tengok air yang keluar daripada bawah sumber air tu, cantik je dengan itik yang putih, yang duduk dalam air yang jernih. Kemudian air itu membuak-buak keluar. Kemudian ada jambatan yang cantik dekat Bosnia tu kan. Kita tengok Allah cantiknya. Pemandangan cantik. Pergi ke Austria. Waktu mana dalam pergi kuliah. Tengok pemandangan cantik sangat. Pemandangan. Kita tengok dekat kampung kita. Air terjun. Di kampung Batu Balai tu. Kampung Anan tu ada air terjun. Belakang orang payah nak pergi tempat tersebut. Tengok cantik sangat. Subhanallah tersebut. Suka kita tengok demikian. Cantiknya keindahan yang Allah jadikan. Tak boleh nak lawan dengan cantiknya dalam syurga Allah. Kita tengok atas dunia ni pun takjub. Suka kita dengan kejadian yang Allah ciptakan itu. Bayangkan dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah ada jambatan yang bertatahkan mutiara. Nampak jambatan tadi. Ya. Jika bukan kerana Allah Ta'ala yang memberikan mereka hidayah untuk menuju ke rumah mereka, tentu mereka tidak mampu pulang kerana kesan gembira bercakap dengan Allah pada setiap hari Jumaat. Kalaulah Allah tak bimbing mereka balik semula pada tempat asal dalam syurga tu, tak berjumpa jalan balik. Kerana asyik dan bingungnya bercakap dengan Allah itu setiap pagi Jumaat ini, pada hari Jumaat ini, sampai tak tahu jalan pulang. Tapi Allah tunjuk jalan pulang untuk ke bilik dan rumah istana masing-masing dalam syurga Allah yang cantik itu. Allahu Akbar. Tak boleh kalau kita cerita yang macam ni kan, orang yang peringkat yang asyik masyuk dengan Allah, dia nikmat sangat. Sebab tu dia jadi khusyuk solat mereka. Solat mereka tu tenang je, seronok je, enjoy je, seronok. Mereka tiap kali mana mereka solat tu, kita nampak bagaimana kenikmatan yang mereka rasai. Kita pelik kan solat kita. Solat kita ni nampak semua. Periuk nampak semua. Ikan nampak semua. Yang disebut dengan barang-barang yang tak tersusun, semua nampak. Kenapa? Kerana kita tak senikmat mereka. Mereka ni nikmat sungguh dalam menikmati yang Allah bagi itu, sampai mereka menjadi asyik dan ghalib dalam hidup mereka tu. Lapang dalam hidup mereka dalam mentaati perintah Allah SWT. Allahu Akbar. Nah, inilah yang disebut dengan amalan agama. Agama kan dia suruh kita sampai solat. Jangan solat biasa, solat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dia panggil demikian. Kamu solat tu berjaya kamu kalau kamu jadi khusyuk solat kamu. Sampai Allah marah kita kalau kita solat tak khusyuk. Allah sediakan neraka khusus. Fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan solat kamu. Neraka wail untuk kamu.
Yang jenis semayang. Yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang semayang mereka main-main. Kerana kamu tak menikmati. Kamu tak rasa kenikmatan tadi. Sebab tu kita ni, bila kita dekat dengan Allah, dalam hidup kita ni, dekat dengan Allah, kita mesti sampai peringkat kita menikmati. Dia panggil halawatul iman. Kemanisan dalam beragama. Tu kena rasa sampai peringkat demikian. Baca Quran tu biar sampai mengalir mata. Tu cara demikian. Kemudian kita bangun tahajud malam tu sampai kita menggigil-gigil tu badan kita. Bila kita derma tu, biar kita rasa penuh keikhlasan di setiap derma-derma kita. Barulah kita ni, dia panggil naik kedudukan kita di sisi Allah. Dalam tak sedar, naiklah kedudukan kita menjadi waliullah. Wali Allah. Tapi jangan mengaku pula, saya dah jadi wali dah. Cuma nak sebutnya, kita telah naik kedudukan kita di sisi Allah. Hasil daripada mana? Kita menikmati setiap amal ibadah yang disuruh oleh Allah tadi, sampai peringkat kita rasa nikmat sungguh. Akhirnya, kita dapat syurga Allah SWT. Itu amalan yang kita dapat. Dan bila dapat syurga ni, Allah bagi satu nikmat yang bila kita berada dalam syurga Allah tu, sampai menghilangkan segala nikmat-nikmat lain. Nikmat apa dia? Nikmat melihat wajah Allah. Kalaulah Allah tak tunjuk jalan untuk pulang ke tempat kita dalam syurga, nescaya tak jumpa jalan pulanglah kita. Kerana apa dia? Menikmati sungguh cakap dengan Allah. Tak tahu nak buat macam mana. Nak sebut nikmat sungguh, syukur sungguh dalam hidup dia. Macam nenek-nenek dan atuk-atuk yang menikmati cakap dengan cucu kan. Cakap dengan cucu. Cucu telo. Cucu tu tak cakap betul pun, tapi suka. Kalau dia bercakap, dua orang, nenek dengan atuk ni, mesti dia ajuk-ajuk cakapan cucu dia. Dia akan sentiasa sebut. Kerana dia menikmati. Ni cucu dia. Ni seronoknya dia. Dia akan jadi demikian. Kita ni jauh daripada itulah. Kita dengan Allah SWT. Diriwayatkan daripada Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia berkata, penduduk syurga pergi kepada Tuhan mereka lebih kurang seperti pada setiap hari raya. Macam hari raya, kita pergi semayang raya macam mana? Suka kan semayang raya? Macam tak beraya kalau tak semayang raya. Macam tak beraya kalau tak semayang raya. Syarat raya ni mesti semayang raya. Macam kita kan, baru-baru ni kan PKP kan. Tak boleh nak hanya pakai baju raya, semayang dalam rumah. Kemudian dengar khutbah daripada suami kita. Misal contohnya. Tu pun tergagak-gagak. Khutbah suami kita. Tak pernah kena khutbah. Tapi dalam, nak sebutnya beraya. Lepas tu ambil gambar keluarga. Lepas tu post dalam Facebook, Instagram. Tu je raya kita. Macam tak beraya kan? Beraya ni, bila kita rasa raya? Bila kita boleh pergi semayang raya. Semayang raya tu, suka kita tengok orang tu pakai baju baru, orang ni baju baru. Semuanya dalam keadaan senyum je pagi tu. Kerana apa dia? Kegembiraan sangat pada hari raya. Seronoknya hari raya, Allah sajalah yang tahu. Demikianlah ahli syurga, waktu mana dia pergi, lebih kurang seperti pada setiap hari raya yang digambarkan itu. Seolah-olah dia Al-Muzani berkata, setiap minggu sebanyak satu kali mereka pergi pada Tuhan yang maha perkasa dalam keadaan berpakaian hijau. Pakaian yang pergi itu pakai baju warna hijau. Cantik je. Hijau yang menawan maksudnya. Kemudian wajah yang berseri. Waktu mana nak pergi ke Bukit Kafur dalam syurga Allah ini. Dinding yang dihiasi dengan mutiara. Kemudian permata zamrud dan kilauan emas. Mereka menunggang kenderaan pilihan mereka. Nak naik kereta apa? Bentley. Nak naik kereta apa waktu tu? Jenama apa? Untuk pulang pada diri kita saat demikian. Dan kenderaan mereka. Lalu memohon kepada Allah. Dan Allah memberikan kemuliaan serta melimpahkan sifat pemurahnya kepada mereka tersebut. Pergi jumpa Allah, cakap dengan Allah. Minta dengan Allah tu sampai bercakap dengan Allah tu tergila-gila dipanggil. Kalau Allah tak bimbing jalan pulang, tak berjumpa jalan pulang. Tak berjumpa jalan pulang. Tapi Allah ni sayang dengan hamba dia. Allah tutup hijab ini, kembali kamu kepada tempat kamu, minggu depan datang lagi.
jumpa lagi dengan Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yahya bin Salam dan Ibnu Al-Mubarak menyatakan, kami diberitahu oleh Al-Mas'udi daripada An-Nahal bin Amru bin Abu Ubaidah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud, dia berkata, segeralah kamu menunaikan solat Jumaat. Cepatlah kamu dalam melaksanakan solat Jumaat. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperlihatkan wajahnya kepada penduduk syurga pada setiap hari Jumaat. Di atas bukit Kafur putih, pada masa itu mereka berdiri dekat dengannya. Ini pandangan kedua lah. Maknanya siapa yang dapat melihat wajah Allah ni ialah orang yang bersegera sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkanlah, cepat segeralah kamu. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Apabila diazankan pada kamu pada hari Jumaat untuk kamu datang ingat pada Allah, tinggalkanlah segala, segeralah mungkin. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Dan kamu tinggal segala jual beli kamu, segala kerja-kerja buat kamu bila kamu dah sampai masa untuk solat Jumaat. Itu cara demikian pada dia. Mana kalau orang perempuan, siapkan untuk suami masing-masing. Suami kita ni, anak-anak lelaki kita pergi sembahyang Jumaat, kita sebut demikian. Kita dapat pahala jugalah. Maknanya hari Jumaat tu lainkan sikit, bezakan sikit. Masak kita lain, makanan hari Jumaat. Kemudian kemas rumah kita pun lain, kekemasan hari Jumaat. Ini cara orang yang nak kepada melihat wajah Allah dalam syurga nanti. Ini pahala-pahala untuk kalian. Maknanya kalau orang perempuan kata, kami tak pergi sembahyang Jumaat Ustaz, kamu siapkan untuk suami kamu untuk pergi sembahyang Jumaat. Kamu siapkan anak lelaki kalian untuk sembahyang Jumaat, menantu kalian untuk sembahyang Jumaat. Semua benda tu kalian akan dapat melihat wajah Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan hari Jumaat kalian akan borak dengan Allah. Pagi lagi borak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap dengan Allah sehingga akan menjadikan kegilaan dalam kehidupan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Gila maksudnya tadi, gila ni maksudnya apa dia? Gilanya kita kerana asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tak jumpa jalan pulang kalau tidak diberi panduan oleh Allah untuk kembali pulang ke dalam tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nikmatlah orang panggil demikian pada seorang. Itu pandangan kedua ni. Anda sebut pernah sebelum daripada ini kan, siapa yang boleh tengok wajah Allah pada pagi Jumaat? Orang yang datang hadir majlis ilmu pada pagi Jumaat. Ini pandangan pertama. Kebanyakan alim ulama sebut demikian. Pandangan yang sebut pagi Jumaat, tak usahlah kita banyak benda-benda yang lain dalam pada diri kita. Pagi Jumaat hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Salah satu sebab kenapa kita hadir majlis ilmu ni, untuk kita dapat berjumpa dengan ahli-ahli syurga dalam di pasar syurga. Dalam ahli syurga tingkat 100, tingkat 98, 97, yang tingkat-tingkat yang atas ni semua turun pada pagi Jumaat. Yang kedua, dia dapat lihat wajah Allah dalam syurga Allah di atas bukit Kafur dalam syurga Allah setiap minggu. Dia dapat dipanggil demikian. Itu pagi Jumaat ni pagi yang Sayyidul Ayyam dipanggil. Hari penghulu pada hari. Allah muliakan pagi Jumaat. Jadi dengan cara apa dia? Kita menambahkan ilmu, kita sentiasa zikir pada Allah, sentiasa kita ikat dengan Allah. Kemuncak dia, bersegeralah orang lelaki untuk sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Itu kemuncak pada diri kita ni. Pagi-pagi Jumaat ni, suasanakan keluarga kita tu berbeza. Berbeza ya. Jangan sama dengan hari-hari yang biasa. Kalau anak-anak kita tanya, kenapa mama masak banyak sikit hari ni? Umi masak banyak sikit, mami masak banyak sikit ni. Kita ya, pagi ni pagi Jumaat. Kita bezakan pagi Jumaat. Kita lainkan hari Jumaat. Beza. Lepas tu kita pakai cantik-cantik. Siap, cantik-cantik. Nak ke mana ni? Anak-anak kita tanya. Ada majlis kenduri kahwin ke pagi ni? Kita kata tak. Pagi ni nak pergi majlis ilmu. Nak pergi masjid Al-Falah misal contohnya. Kita sebut demikian. Kenapa? Kena pakai cantik-cantik. Supaya cantik juga menghadap depan Allah nanti. Itu cara demikian. Ni pakai cantik, nak bergaya semua bila nak kenduri kahwin. Bila orang
Padahal orang lain kahwin, bukan kita kahwin pun. Orang lain kahwin, tapi kita bergaya lebih, dia panggil. Nak gambarkan tentang dalam hidup kita, jangan begitulah. Bila kita datang majlis ilmu ni, pakai cantik-cantik. Siapkan dengan keadaan yang cantik. Tu badan kita. Siapkan dengan kekemasan yang indah. Keluarga kita pun dia tahu, oh pagi Jumaat ni, lain ni keadaan, suasana dalam hidup mereka. Anak-anak kita tu, kita kejut. Jangan tidur lagi lepas subuh, kita sebut. Jangan tidur lagi lepas subuh. Lepas sembahyang subuh, terus baca Quran. Ingat ni pagi Jumaat, kita sebut. Ni keriuhan kita tu biar beza sikit daripada hari-hari biasa. Anak kita tahu tu, tahu kalau beletih panjang tu mesti pagi Jumaat tu. Itu dipanggil macam. Biarlah kita, nanti anak-anak kita akan rindu dengan letiran kita pada setiap hari Jumaat. Pada saat, mungkin saat ini mereka tak suka. Boleh jadi mereka kata, Allah, bising dah, radio buruk dah mula dah. Katanya anak-anak kita demikian. Tapi kita ni, biar. Sebut je. Suatu hari nanti, suara-suara kita ini akan menjadi ngiangan di telinga mereka. Mereka akan terindu. Allah, dulu mesti pagi Jumaat, ya mesti ada dah. Ibu akan bercakap macam ni. Mami akan bercakap macam ni. Umi akan sebut macam ni. Ni, kerana apa dia? Beza hari Jumaat. Dipanggil demikian. Kalau orang tanya kenapa? Kerana menghadap depan Allah, berjumpa Allah pada pagi Jumaat ni. Pagi Jumaat ni, pagi raya. Pagi raya. Macam mana kita pagi raya? Pagi raya kan mesti kita berbeza kan? Pagi raya, berkejaran nak pergi sembahyang raya, berkejaran nak bayar zakat fitrah, berkejaran pada kita untuk pagi raya. Beza sikit. Mandi pun awal, siap semua. Kita demikian. Demikianlah pagi-pagi Jumaat. Pagi Jumaat ni, ana harap supaya semua di kalangan kita ni dia membezakan dengan hari-hari biasa, jangan jadi sama dengan hari-hari yang lain. Ibnu Al-Mubarak berkata, sesuai dengan segeranya mereka pergi menunaikan solat Jumaat di dunia dahulu. Sebab mereka hari Jumaat je, mereka akan raikan Jumaat ini dengan keadaan yang berbeza. Ibu-ibu pun masak berbeza lah hari Jumaat. Masak akan biar sedap-sedap sikit. Masak biryani gam ke, misal contoh. Pagi hari Jumaat je masak nasi macam-macam gaya. Nasi ayam, nasi itik, nasi kambing, macam-macam gaya kan sekarang. Ada nasi unta dah sekarang ni. Yahya bin Salam berkata, bagaikan mereka segera untuk menunaikan solat Jumaat. Satu lagi anak sebut. Kalau dah masak-masak tu, bawa datang ke majlis ilmu. Bagikan pada sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita balik daripada majlis ilmu ni, kita bagi. Nanti kita akan dapat keberkatan yang banyak dalam hidup. Banyak benda yang kita akan dapat. Pagi lagi kita dah siap dah kan. Jangan kita bersiap-siap tinggal dekat rumah. Kadang-kadang kita tinggal dekat anak-anak kita yang belum bersiap lagi keluar. Kita dah keluar dah. Tapi kita balik-balik makanan tak tersentuh lagi pun. Kadang-kadang pada diri kita demikian. Kadang-kadang sampai petang tak sentuh-sentuh pun. Di kalangan mereka sebut. Lebih baik dah masak pagi Jumaat tu. Dah tahu dah nak datang majlis ilmu. Siapkan makanan. Kemudian kawan-kawan kita bagi pada kawan-kawan kita. Balik saja bagi pada sahabat-sahabat kita. Tak nak bagi pada sahabat pun bagi pada ustaz pun tak apa. Nak sebutnya gambaran kita ni berlumba untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dia menambah, kemudian Allah Ta'ala bercakap kepada mereka dengan kemuliaan dan mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya. Wajah bila melihat tu dia akan rasa seronok sangat kerana dia tak pernah melihat suasana yang didapat demikian. Yahya berkata, aku mendengar selain Al-Mas'udi menambah itu firman Allah Ta'ala, waladaina mazid, dan Hasan jelas berkata mengenai firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahawasanya tambahan yang dimaksudkan adalah melihat wajah Allah. Wa ziyadah tu bagi orang yang lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang mukmin ini aku sediakan benda-benda yang terbaik dalam hidup dia, dalam syurga. Allah sediakan demikian. Wa ziyadah, maksud ziyadah itu apa dia? Ziyadah itu ialah melihat wajah Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih disukai oleh penduduk syurga pada hari Jumaat, iaitu hari tambahan nikmat tersebut, kerana mereka melihat Allah Ta'ala
yang maha memerintah dan suci namanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang nanti. Hujan turun dalam syurga. Macam mana keadaan hujan yang turun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni insya-Allah Allah panjangkan umur kita dan Allah bagi peluang pada kita lah. Kalau Allah tak bagi peluang, maknanya berakhirlah pengajian kita ini. Itu cara demikian. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah jadikan semua yang hadir ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.